Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Billah binti Zulkifli, nombor matrik 302056. Isu yang dipilih oleh saya ialah keganasan rumah tangga. Apa itu keganasan yang berlaku dalam rumah tangga? Keganasan rumah tangga merupakan satu bentuk kekerasan, penderaan atau perbuatan menakutkan yang digunakan bagi mengawal serta mengekalkan kuasa ke atas pasangan atau ahli keluarga yang lain. Apabila wujudnya ketidakseimbangan kuasa antara dua atau lebih pihak, pelaku memilih untuk menyalahgunakan kuasanya bagi menakutkan mangsa dan mengawal mereka. Keganasan rumah tangga ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia dan jantina. Akta Keganasan Rumah Tangga telah dibentuk pada tahun 1994 dan telah dipinda pada tahun 2017 yang bermatlamat untuk mengenakan tindakan sewajarnya terhadap pelaku bagi menjamin hak mangsa di samping meningkatkan kesedaran terhadap masyarakat. Ianya juga merupakan jenayah di bawah Kanun Keseksaan. Walaupun banyak kes keganasan rumah tangga yang dilapor melibatkan warga wanita, namun tidak asing juga bagi lelaki, warga emas dan kanak-kanak juga boleh menjadi mangsa. Pada 28 Oktober 2023 yang lalu, berita Harian Metro mendedahkan bahawa negeri Selangor mencatatkan rekod kes keganasan rumah tangga tertinggi iaitu 4,698 kes berbanding negeri-negeri lain di seluruh negara. Bagi tempoh 2020 hingga Ogos 2023, kata Datuk Aiman Atirah Sabu selaku Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jumlah tersebut adalah berdasarkan statistik PDRM iaitu Polis Diraja Malaysia yang menunjukkan kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara ialah sebanyak 22,908 kes. Bagi menangani perkara tersebut, Kem Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM telah menubuhkan skuad wajah pada tahun 2021 sehingga kini dan telah merekodkan penyertaan seramai 328,558 ahli yang terdiri daripada 253,937 ahli wanita dan 74,588 ahli lelaki. Skuad wajah ini bertindak sebagai ejen perubahan bagi menangani keganasan terhadap wanita mahupun lelaki dalam komuniti serta membantu untuk membina sebuah masyarakat yang saling bekerjasama dalam menyemai keharmonian. Terdapat pelbagai jenis penderaan yang berlaku dalam rumah tangga iaitu penderaan fizikal di mana mangsa dipukul, ditolak, ditumbuk, ditampar, ditendang, dilemparkan objek atau dicekik sehingga mengakibatkan mangsa trauma dan mengalami ketakutan. Seterusnya ialah penderaan emosi di mana mangsa dihamburkan kata-kata kesat yang mengaibkan supaya mangsa dilihat tidak bermaruah sama ada secara terang atau melalui media sosial. Selain itu ialah penderaan seksual di mana menggunakan seks untuk mengawal mangsa, mengaibkan mangsa atau mengugut melakukan seks yang tidak selamat serta melakukan hubungan seksual tanpa kerelaan mangsa. Di samping itu, berlakunya juga penderaan ekonomi di mana pelaku mengehadkan kebebasan atau jaminan kewangan mangsa termasuk menahan atau enggan memberi wang yang secukupnya bagi perbelanjaan dan merampas pendapatan mangsa atau berhutang atas nama mangsa. Seterusnya ialah pengasingan. Perasingan berlaku apabila pergerakan mangsa dikawal atau dihalang mangsa daripada melawat atau berjumpa, bercakap dengan ahli keluarga serta jiran. Akhir sekali ialah ugutan di mana mangsa diugut untuk dicederakan, menculik atau mencederakan anak-anak, haiwan peliharaan serta mengugut untuk membunuh diri. Melawan aku. Kau! Menawan! Kau apa? Kau nak lagi? Kau tahu tak? Syurga bawah tapak kaki aku. Kau nak berdosa. Kau nak mampus.
Berikut merupakan konsep dan peranan nilai kerja sosial oleh NASW terhadap isu keganasan rumah tangga. Menurut Clark, pada tahun 2002, nilai dalam kerja sosial adalah merujuk kepada komitmen profesional dan prinsip amalan perkhidmatan yang ideal, iaitu keunikan setiap individu, keadilan untuk semua, hak kebebasan dan kepentingan komuniti. Nilai yang pertama ialah nilai perkhidmatan, di mana matlamat utama pekerja sosial ialah membantu individu yang memerlukan serta menyelesaikan masalah keganasan rumah tangga yang dihadapi oleh mangsa berkenaan. Pekerja sosial juga perlu untuk menghubungkan mangsa dengan saluran yang dapat membantu mereka. Seterusnya ialah maruah dan nilai individu. Pekerja sosial perlu menerima klien seadanya, merawat dengan penuh kemanusiaan dan pertimbangan serta memperjuangkan maruah mangsa. Oleh itu, sikap prejudis dan menghakimi klien haruslah dielakkan. Akhir sekali ialah nilai kepentingan hubungan kemanusiaan. Hubungan pekerja sosial dan mangsa keganasan rumah tangga seharusnya berlaku dengan baik agar mangsa dapat merasakan pekerja sosial merupakan individu yang mampu untuk dipercayai, diyakini dan menyelesaikan masalah keganasan rumah tangga yang dihadapi. Di samping itu, etika juga merupakan tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Seorang anggota perkhidmatan awam adalah berkewajipan untuk memahami tanggungjawab terhadap peranan dan perilaku kerjayanya. Tanggungjawab pekerja sosial terhadap klien adalah dengan memberi komitmen sepenuhnya terhadap mangsa keganasan rumah tangga bagi memastikan kesejahteraan klien, mendapat persetujuan mangsa berdasarkan maklumat dan kefahaman yang jelas serta menjaga hak privasi dan maklumat sulit klien. Seterusnya ialah tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat, iaitu berkhidmat dengan ikhlas dan sentiasa bersedia apabila menghadapi keadaan yang kecemasan semasa berunding dengan mangsa keganasan rumah tangga. Akhir sekali ialah tanggungjawab pekerja sosial sebagai ahli profesional, di mana mereka perlu cekap dan tiada diskriminasi serta menjaga tingkah laku dengan mangsa, berkata jelas dan telus tentang status diri dan mengiktiraf sumbangan terhadap mangsa. Oleh itu, sebagai seorang lelaki dengan gelaran ketua keluarga, mereka seharusnya tidak memainkan peranan ini secara tidak adil terhadap pasangan. Mereka mungkin dianggap sebagai ketua dan pemimpin keluarga, tetapi mereka memimpin dengan cara yang salah dan tidak berwibawa. Sikap tegas bukanlah hanya melalui kekerasan, penghinaan dan intimidasi, tetapi melalui tindakan sewajarnya yang dikenakan. Kesimpulannya, harapan agar semua pihak, khasnya anggota masyarakat atau pihak bertanggungjawab, supaya sentiasa memberi komitmen yang sepenuhnya agar kes jenayah keganasan rumah tangga ini dapat diberi perhatian di samping membanterasnya. Akhir kata, diharapkan agar semua mangsa tidak berdiam diri dan perlu berkongsi masalah mereka dengan orang lain. Orang lain tidak dapat menolong anda jika hanya mendiamkan diri, kerana hanya anda yang dapat menyelamatkan diri. Katakan tidak kepada keganasan rumah tangga. Sekian, terima kasih. Tak ada siapa yang harus dianiaya. Katakan tidak terhadap keganasan rumah tangga. Pertahankan hak kita sebagai wanita.